Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Cibu Anwar, Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Saudara Razak, Ustaz-Ustaz, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Haja, saudara-saudara dan saudara-saudari seperjuangan sekalian. Sepatutnya malam ini peranan saya adalah untuk memegang tombak. Kalau dalam film purba malam ini pegang tombak, tapi nampaknya pemain-pemain utama ada komitmen yang lebih penting, maka pemegang tombak malam ini kena jadi pelakon. Alhamdulillah kita dapat berjumpa sempena perkumpulan rakan-rakan daripada Parti PAS untuk mengadakan muktamar peringkat negeri Sabah besok. PAS di Sabah sudah berusia 22 tahun. Bermula pada tahun 86, bertanding dalam pilihan raya parlemen tahun 86. PAS pusat berumur lebih 50 tahun. Parti Keadilan di Sabah baru berumur hampir 9 tahun. Mula-mula pada tahun 99 kita bertanding 3 kawasan parlemen. Sekarang ini dalam umur 9 tahun kita bertanding 21 kawasan parlemen. PAS pula tidak bertanding dalam kawasan parlemen. Tahun 86 bertanding kawasan parlemen. Kali ini PAS bertanding 2 kawasan DUN, Keadilan 21 parlemen dan 56 kawasan DUN. Ini politik senantiasa bergolak, senantiasa berubah, dan landscape dan iklim politik di Sabah ini dia ada lain daripada yang lain. Sebagai mukadimah, saya ingin menyentuh sedikit apa yang berlaku di Semenanjung sebelum kita beralih ke Sabah. Saya tanya tadi berapa minit, ada yang cakap 20, ada 30, ada 40. Saya coba dalam 25 menit. Walaupun kita mencapai kemenangan yang besar di Semenanjung, kalau kita kaji daripada kawasan yang 70% pengundinya orang Melayu Islam di Semenanjung, 62 kawasan semuanya, 40 dimenangi oleh AMNO. 70 kawasan parlemen, pengundi 62 kawasan parlemen, 70% ke atas pengundi Melayu, 40 masih lagi di tangan AMNO. Dan Keadilan menang 6, PAS menang 16, berarti cuma 22 di tangan kita. 1/3 kawasan Melayu, 2/3 masih di kawasan, masih dipegang oleh AMNO. Kenapa? Karena hampir semua kawasan ini kecuali di Johor adalah kawasan-kawasan desa dan luar bandar, di mana maklumat lambat sampai, kecuali di utara Semenanjung, pantai timur seperti Kelantan, Terengganu, Kedah. Kawasan pertengahan bermula daripada Negeri Sembilan hingga Johor sampai Pahang. Orang-orang Melayu masih lagi dapat dirantai pemikirannya, dapat dikongkong mindahnya oleh Parti AMNO. Dan sekarang ini kita nampak di surat kabar Malaysia, media kerajaan, ketuhanan Melayu senantiasa dilaung-laungkan. Karena mereka tahu dengan menangnya Pakatan Rakyat, kita telah menonjolkan pemimpin-pemimpin Melayu yang jauh lebih baik daripada menteri-menteri besar yang ada di dalam Barisan Nasional.
Contohnya Tan Sri Khalid di Perak, di Selangor Tan Sri Khalid, di Perak, sekarang ini di Kedah, Kelantan dan sebagainya. Mereka takut karena yang ada di dalam UMNO sekarang adalah 40 kawasan UMNO di Semenanjung, kawasan Melayu majority, dan di Sabah 20 lebih. Saudara-saudara dan saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kalau kita tengok kawasan majority Cina, 70% ke atas Cina, 70% ke atas pengundi daripada suku kaum Cina, semua kursi ini dipegang oleh pembangkang. Semua kursi majority Cina jatuh ke tangan pembangkang. Kita lihat juga kawasan-kawasan campuran, parti pembangkang lebih berjaya daripada BN. Campuran majority Melayu hingga 60%, Cina lebih kurang 40 campur dengan India. BN cuma menang di kawasan di Johor 5, di Perak 3. Dan kawasan Cina Melayu yaitu Cina majority, BN cuma menang 3 kursi, 1 di Johor, 2 di Johor Segaman Lapis, dan 1 di Pahang. Yang lainnya 4 PKR, 3 DAP. Dan pas setelah mencipta sejarah dalam mana kawasan Kota Raja, 46% Melayu, 29% India, 23% Cina, dimenangi oleh PAS. Kawasan bukan majority Islam. Di Sarawak, DAP menang 1 kursi, dan jumlah undi di kawasan Cina tidak cukup untuk menang lebih daripada itu. PKR pula cuma dapat 3 kawasan, yang mana PKR meraihkan lebih 30% undi, yaitu di Limbang, Sibuti, dan Mambung. Di Sabah 1 kursi DAP, walau macam mana pun ada 12 kursi, yang mana PKR mendapat lebih 30%. Jadi menunjukkan di Semenanjung Genggaran itu memang kuat. Di Sabah lebih baik daripada Sarawak, tapi tidak cukup untuk menang. Dan antara satu puncanya ialah kegagalan pemimpin-pemimpin di Sabah untuk mengadakan satu mufakatah di antara kita dengan DAP, walaupun kita tidak ada masalah dengan PAS. Ini antara punca. Sekarang Sabah ini menjadi negeri tumpuan. Buka laman web, televisyen, surat kabar, tidak ada lain kita dengar cerita wakil rakyat Sabah mau berhijrah. Kita dengar SMPP, Presiden SMPP dalam mesyuarat agung. Kita dengar wakil-wakil rakyat daripada SMPP, MP 3 orang, membidas kerajaan pusat. Kita dengar pemimpin UMNO yang menolak jawatan timbalan menteri, membidas kerajaan pusat. Wakil rakyat daripada PBS